Bayangkan satu garis masa di mana anak-anak atau cucu-cucu kita terpaksa menghabiskan masa 12 jam sehari di atas jalan raya sebagai buruh gig ekonomi. Sementara itu, di sekeliling mereka, sektor ekonomi formal, industri strategik dan peluang perniagaan domestik dikuasai oleh koloni warga asing. Naratif distopia ini bukanlah rekaan sastra semata-mata. Jika barisan pelakon politik dan birokrat hari ini terus mengekalkan dasar yang lemah dan terputus daripada realiti marhain, kita sebenarnya sedang menggali kubur ekonomi untuk masa depan anak bangsa sendiri. Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Di Malaysia, kira-kira 9.9% daripada jumlah keseluruhan penduduk negara ini atau 3.4 juta terdiri daripada penduduk bukan warga negara yang berdaftar. Namun masalahnya timbul dari golongan parti atau pendatang asing tanpa izin. Mengapa kedaulatan negara kita seolah-olah dicoblos dengan begitu mudah? Di manakah penjaga amanah yang telah diberikan mandat? Realitinya, kita sedang menyaksikan satu bentuk sabotaj terancang di dalam sistem. Apabila menteri dan pegawai tinggi kerajaan memandang isu pekerja asing, parti dan pelarian sebagai keluhan bermusim rakyat, mereka sebenarnya sedang bersekongkol dengan kaum oportunis. Baik pelabur asing maupun pemodal domestik, golongan oportunis ini sengaja meminggirkan anak bangsa dalam rangka menciptakan supremasi baharu di tanah air kita sendiri. Apakah perlu kita mengadakan dasar afirmatif atau affirmative action berulang kali semata-mata kerana ada kelompok oportunis di dalam dan luar kerajaan yang sengaja mensabotaj dasar kemajuan negara demi kantung poket mereka sendiri? Di manakah visi jelas penjaga amanah dalam memelihara masa depan anak bangsa dalam semua bidang? Kelesuan dasar dan kelumpuhan penguatkuasaan ini sebenarnya berakar umbi daripada lanskap politik tanah air yang semakin menyempit, rendah nilai, toksik, penuh kemunafikan dan berpaksikan agenda Machiavellian. Ambil iktibar daripada apa yang tercatat dalam celah-celah ceramah politik semasa PRN Negeri Sembilan yang akan datang ini. Pilihan raya menyajikan satu cerminan yang sangat memalukan tentang bagaimana rapuhnya perpaduan ummah dan kesejahteraan masa depan rakyat apabila dirobek oleh kepentingan politik kelompok. Kita melihat keterpecahan yang parah di setiap lapisan. Bermula daripada pengundi Melayu Islam yang keliru dengan identiti perjuangan hinggalah kepada pengundi muda dari kali pertama, kedua dan ketiga mengundi yang kehilangan kompas serta hilang kepercayaan kepada sistem. Ditambah pula dengan parti yang bertanding yang sanggup menggadaikan prinsip serta para pemikir, pempengaruh media sosial dan penganalisis politik yang menularkan naratif palsu demi habuan. Malah kita juga melihat institusi agamawan, pelakon elit politik, sehinggalah kepada penaja politik yang menyuntik dana dengan kepentingan peribadi atau organisasi, masing-masing bersekongkol meranapkan masa depan negara demi tahta kekuasaan. Di sebalik tabir perebutan kuasa ini, politik umat Islam dan Melayu telah diseret ke lembah pengkhususan ke atas kejahilan. Kita terperangkap dalam budaya politik yang sangat keji, iaitu politik hasad, dengki, dendam, kebencian dan budaya pendedahan aib sesama sendiri. Akibatnya, hari ini tiada lagi pemimpin atau sosok Muslim yang terpelihara martabatnya kerana semuanya diserang, diaibkan dan disembelih atas pentas politik toksik demi memuaskan konsep psikologi iaitu rasa puas melihat kejatuhan seseorang. Sama sekali tidak ada usaha untuk menjaja atau menaja seseorang di kalangan Muslim yang baik untuk dihormati oleh rakyat.
Akhirnya, agenda pembunuhan karakter kini mengatasi semua naratif fundamental dan diangkat sebagai strategi terulung bagi setiap parti yang bertanding. Secara tidak langsung, kita mengamalkan budaya ketam yang sengaja menarik turun mana-mana anak bangsa yang ingin naik. Kita dengan sukarela memilih untuk menjadi hulu kapak yang menebang pokok bangsa sendiri. Kita bertindak sebagai penembak mabuk yang menembak kaki sendiri, kemudian mendabik dada, kononnya mahu menjadi sang kancil yang cerdik. Namun hakikatnya, kecerdikan politik itu hanyalah atas dasar eksploitasi dan membohongi bangsa sendiri. Isu perpaduan negara dan kemajuan masa depan rakyat lebur begitu sahaja. Wacana ini bukan sekadar luahan prejudis atau emosi murahan. Ia adalah desakan intelektual terhadap keluhuran undang-undang dan maruah ekonomi. Menjelang pilihan raya yang bakal tiba, rakyat wajib membersihkan lanskap yang toksik ini dengan menekan kerajaan sedia ada maupun bakal kerajaan untuk membentangkan dasar dan mekanisme pelaksanaan yang konkret dalam 3 aspek pragmatik. Pertama, reformasi total pasaran buruh pekerja asing. Hentikan ketagihan industri terhadap buruh asing kos rendah secara berfasa. Kerajaan wajib membentangkan mekanisme perancangan pengurangan yang jelas untuk membina semula tenaga kerja dalam negara. Paksa pemain industri utama beralih kepada otomasi dan digitalisasi, serta naikkan standard gaji sektor 3D agar anak muda kita dapat keluar daripada jerangkap samar ekonomi ke sektor formal yang lebih bermaruah. Kedua, dasar tegas mengusir dan membendung pendatang tanpa izin. Penguatkuasaan tidak boleh sekadar bermusim menangani sang kuli di bawah, tetapi mesti menghentam jerung di atas. Kita menuntut mekanisme pelaksanaan yang tuntas, termasuk pengenalan hukuman berat yang mandatori serta sitaan aset secara agresif, bukan sahaja ke atas parti, tetapi ke atas majikan, pemilik premis dan petualang tempatan yang menjadi tangan ghaib pelindung mereka. Ketiga, dasar yang jelas dan tegas terhadap pelarian. Negara ini tidak boleh terus dibiarkan menjadi lubuk transit tanpa had yang akhirnya mengganggu sensitiviti penduduk tempatan serta mencetuskan ancaman sosial dan jenayah yang membimbangkan. Kerajaan wajib memperkemas mekanisme kerjasama dengan agensi antarabangsa untuk memastikan proses penempatan semula ke negara ketiga berjalan dengan garis masa yang konkret dan menghadkan ruang eksploitasi ekonomi mereka agar tidak menjejaskan kebajikan penduduk tempatan. Undi dan suara kita selepas ini bukan lagi sekadar sekeping kertas penentu kemenangan parti politik, melainkan sebuah memorandum bantahan terhadap kelembapan sistemik dan retorik elitis. Kita tidak boleh lagi berkompromi dengan barisan menteri dan birokrat yang out of touch daripada realiti marhain, iaitu mereka yang melihat isu lambakan warga asing ini sekadar keluhan kosong. Masa depan generasi anak bangsa dibentuk oleh keberanian kita hari ini untuk menolak politik munafik, menghumban politik toksik, menolak kaum oportunis dan menuntut tadbir urus yang berpaksikan kompetensi serta integriti. Umat Islam harus bangkit dan tuntut dasar yang jelas, atau kita akan terus menyaksikan tanah air ini digadaikan demi keuntungan jangka pendek golongan elitis.